وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukam pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaan, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukam pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaan, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره
وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره
وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. So now the formula for success, very simple. A, what is A? Abu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Alright, pertama-tama kita ucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sekali lagi bangun pagi ni, sekali lagi diberi peluang untuk menikmati alam yang telah Allah ciptakan. Kita juga diberi kesempatan untuk melakukan solat, beribadah kepada Allah, untuk kita baca Quran, kita berselawat, kita bersedekah, kita dapat bermesra menikmati anak-anak kita, keluarga kita. Kita diberikan banyak kesempurnaan dan nikmat, dan masa pagi ni adalah untuk kita sentiasa melafazkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mulakan hari kita dengan beristighfar. Beristighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kita banyak menyebut nama Allah, la ilaha illallah, dan juga kita terus melakukan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan begini Allah akan melihat kita dan memberikan kita kesempurnaan dalam hidup kat dunia ni, insya-Allah. Right? So Abang Abu pada hari ini 1 Julai, maksudnya kita dah masuk separuh masa yang kedua dalam tahun 2020, dan pastinya ini adalah satu masa yang sangat-sangat mencabar, kerana mungkin bila kita tengok semalam kan, Abang Abu cakap kita tengok balik apa yang kita buat, macam mana kita dah capai ke belum, dan biasanya kita nampak banyak benda yang sebenarnya kita macam jauh ketinggalan daripada apa yang sepatutnya kita dapat. Jadi inilah masa untuk kita memulakan perjalanan dengan konsep-konsep yang berbeza, konsep-konsep yang boleh membantu kita mencapai apa yang kita inginkan. Jadi hari ini dalam segmen ilmu InsyaAllah Abang Abu akan share 3 senjata utama, 3 senjata yang boleh kita guna pakai untuk menjadikan kita punya kehidupan ni lebih produktif, dan cara kita menjana dan mengumpulkan kekayaan tu menjadi lebih best. Alright? Jadi terima kasih kepada mereka yang dah hadir. InsyaAllah kita masih menunggu adik-beradik kita yang lain dan sebagainya, InsyaAllah. Dan apa yang sedang berlaku di tempat anda, mungkin boleh share seperti awak punya keadaan di tempat awak. Macam saya ni hari ni dekat Singapura, Alhamdulillah, tak ada apa-apa, tak hujan, tak ribut, tak panas, dia tenang sahaja. Tadi masa saya keluar pun hantar anak saya tu kan, dia pergi kerja, dan keadaan memang best, tak adalah apa-apa, dia tenang sangat, insyaAllah. Itu keadaannya di Singapura. Dan di tempat anda macam mana? Dan bagaimanakah anda hari ini? Apa yang awak makan untuk sarapan? Ada sarapan ke? Kalau sarapan, makan sarapan apa di hari? Kita nak borak-borak sikit sebelum kita get into the session hari ini. Jadi ambil kesempatan untuk kita terus tekan love banyak-banyak. Seperti biasa, tekan banyak love, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan tekan love ni kita beristighfar, astaghfirullahalazim, 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 sambil kita tekan like, kita Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita sambil setiap masa ni, kalau boleh kita cuba dapatkan sedikit pahala lah kan. Kita buat saja, mungkin Allah terima, Allah ampunkan kita daripada segala kesilapan kita, dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi tekan love banyak-banyak. Dan juga yang sudah hadir ni, insyaAllah kita sebarkan kepada adik-beradik yang lain dengan tagging dia, dengan mungkin kita boleh just share kita punya link ni kepada mereka, ajak diorang untuk sama-sama untuk kita memenuhkan circle pagi, circle semangat ni. Kita kena macam pagi-pagi ni, sometimes kita kena paksa diri kita untuk semangat, walaupun mungkin kita dalam macam isu, ada benda-benda yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Pastikan kita paksa diri kita untuk positif juga. Kita paksa diri kita, sebab itu adalah apa yang Allah nak. Allah nak kita sentiasa dalam keadaan berpegang teguh kepada dia. Dan satu benda yang Allah suka ni adalah orang-orang yang berserah sepenuhnya kepada dia. Bila kita berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suka kita. Dia memang suka hamba dia yang berserah. Jadi
apa pun keadaan, jangan risau dengan apa yang mungkin akan berlaku, yang sebenarnya belum berlaku pun. Jadi kita dah risau dengan benda-benda yang mungkin berlaku menyebabkan kita stres. Kita stres dan kita jadi negatif dan sebagainya. Alright. Okey, kita ada Mafiza, Mafiza, adik-beradik kita, insya-Allah. Alright, salam dan good morning AA yang handsome, untuk tu kita dapatkan benda ni. Apa tu? Yang menggunakan kod pak itu semua apa apa perkataan-perkataan yang ada kod boleh dapat benda ni. Alright. We are the best July 21. Create energy positive, guys. Yes, very good. Mafiza will be like sentiasa komen sentiasa macam dia komen. Dalam grup kita ni dia positive vibes. Dia akan just like post benda-benda yang best saja. Right, sambil dia dengar, sambil dia post. Thank you Mafiza for that. Kita ada Rosida Rasham. Waalaikumsalam. Hai AA yang segak bergaya. Hai sahabat. Okey, sebab dia cakap segak bergaya, kita bagi dia. Kita bagi dia benda ni. Semoga hari ini hari yang terbaik untuk kita semua. Best. Alright, terima kasih. Alright, mudah-mudahan doa tu Allah makbulkan. Kita semua ni jadikan hari-hari kita ni terbaik. Apa pun kita jadikan benda tu terbaik. Boleh, definitely boleh, insya-Allah. Alright, dan hari ni macam mana? Apa sarapan awak? Apa yang plan nak buat? Hari ni hari Khamis, besok ada yang dah macam suka dah, besok hari Jumaat. Dia suka sebab apa? Cuti dah nak last day, jadi Sabtu Ahad dia cuti, dia suka. Hari Khamis ni dia jadi mood dia macam best sebab besok hari Jumaat. Hari Jumaat dia suka dia sebab besok Sabtu dan Ahad dah cuti kan. Itulah keadaan yang saya nampak. Dia ramai orang lah so di hari Khamis dia dah best sikit. Hari Isnin dia mendap sikit. Hari Selasa dua-dua hancur terus. Hari Rabu dia macam okay lah, get back to the mood. Hari Khamis dia dah macam gembira. Hari Jumaat wow, dia solid gila. Hari Sabtu Ahad tu biasanya untuk dia orang menghabiskan masa dengan family dan benda-benda tu, right? Okay, so yang sudah pun datang hari ini, terima kasih kerana datang, kerana menonton. Tekan love banyak-banyak. Kita just tekan je. Sambil cakap tu kita tekan, sambil kita mendengar tu kita tekan love, kita tekan share, kita just like let others people know. Kita tag kawan-kawan kita and all those stuff, right? Sarapan apa tadi? Sarapan mi goreng Alhamdulillah masih ada rezeki. Mi goreng, Allahu Akbar. Tapi kan mi goreng ni pagi ni kan, dia biasanya mi goreng dia lain pagi ni. Sebab saya tak makan mi goreng ni. Saya makan mihun dengan nasi biasanya. Kalau macam saya kat luar ke, saya tak akan makan mi goreng. Tak tahulah kenapa, daripada dulu memang abang ni macam tak minat mi goreng. Saya lebih minat mihun goreng. Saya tak minat mi goreng. Kenapa saya tak tahu. Tapi korang tahu tak, abang Abu kalau goreng mi goreng tu orang suka, babe. Sebab dulu masa bapak saya ada kedai dekat Johor dulu kan, saya ni pergi sekolah menengah masa tu, balik je bapak saya akan tidur, jadi saya akan take over lah. Jadi mi goreng ni saya akan masak saya akan masak mi goreng dan orang semua cakap akan sedap. Ada satu brother ni kan, dia memang selalu datang masa bapak saya tidur. Jadi saya pun goreng dan saya goreng saya bagi dia semua kan. Dia memang cakap sedap apa tu semua. Satu hari dia datang masa malam. Malam tu dia datang, dia cakap dia nak mi goreng. Bapak saya nak goreng. Saya cakap tak mau, jangan. Panggil budak tu goreng. Bapak aku terperanjat lah. Apa hal dia suruh budak ni pula goreng kan. Sekali kau tahu tak, bapak aku tangkap aku. So aku dulu kan tak boleh lah macam letak daging banyak-banyak macam tu kan. Dulu kan dia sikit-sikit je. Kadang daging tak ada pun. Tak ada daging, tak letak daging nak, dia kena bayar lain tau. So itu memang dulu. Sekarang memang dah jadi daging tu dia letak sikit-sikit lagi murtabak kan. Tapi dulu daging dia potong. Jadi bila bapak aku tengok kenapa dia ni kan. Jadi kau tahu tak apa aku buat? Aku akan ambil daging ketul tu. Daging ketul yang jual RM1.50 dulu. RM1.50 satu daging ketul tu. Aku ambil, aku potong separuh. Lepas tu aku potong, aku masuk dalam mi goreng, aku goreng Jadi bila dapat, dia ni makan sebab dalam mi goreng abang Abu goreng ada daging ada. Jadi bapak aku cakap, kau patutlah dia ni. So, kau tahu tak benda ni berapa harga kan. Dia cakap kalau kau buat macam ni, macam mana dia tak untung dia macam rugi kan. Sebab dia dah beli, bapak saya ni masa dulu lah, dia orang akan kira tau semua. Macam sekarang kan memang kita dah teknologi. Dulu dia kira berapa potong ikan, berapa ni. Jadi dia nak tahu berapa yang jual. Kadang-kadang dulu saya masa balik sekolah,
Balik sekolah aku lapar, aku makan daging 2. Kan kau ambil, aku makan lah 2. Lepas tu bapak aku akan kira, dia tanya, ada orang beli daging ke apa macam tu. Jadi aku makan. Lepas tu cakap makan kena 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 makan apa yang kita masak special untuk kita tau. Macam family kita dia akan masak benda lain. So kau makan tu je. Jangan nak masukkan dalam yang kedai punya. So macam tu lah. Tapi itu pengalaman saya lah bila tengok mi goreng ni, aku teringat masa tu. Tapi orang brother tu memang suka saya. Dia cakap, oh dia kau memang best lah masak. Padahal dia tahulah aku masuk lebih benda ni. Alright, kita ada Mariam Ibrahim. Assalamualaikum AA yang handsome dan semua. Alright, menggunakan perkataan tadi awak akan dapat benda ni, InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Very good. Kita teruskan. Okey, kita juga ada Kak Ida. Waalaikumsalam Kak Ida. Alright, thank you very much. Mungkin ada lagi Zul Apple. Assalamualaikum dan selamat pagi Abang Abu Aibul Ansari. Alright. Okey Zul, apa khabar Zul? Sibuk Alhamdulillah abang pun quite sibuk. Banyak benda-benda yang abang buat. Dengan Zoom yang dulu kita ingat taklah sibuk, tak ada kerja. Sekarang Zoom lah yang buat kita kerja banyak sangat online ni. Banyak kerja-kerja yang kadang-kadang sometimes kita feel like overwhelmed, macam terlampau banyaknya kerja ni kan. Itulah yang kita nak hari ni bincangkan dalam segmen ilmu. Macam mana kita nak menjadikan diri kita ni produktif supaya kita boleh buat benda-benda dan mendatangkan untungan yang bagus. Tak payahlah nak macam buat semua benda tapi kita penat akhirnya. Kita dah lah penat, tak capai pula benda yang kita nak, disebabkan kita punya apa yang kita buat tu tak produktif. Jadi ini yang saya akan kongsikan dalam segmen ilmu. Jadi saya perlukan anda punya sokongan, kita punya grupnya adik-beradik punya sokongan ni untuk kita share dengan ramai orang supaya mereka juga dapat menikmati, mereka juga dapat sedikit manfaat, insya-Allah. Saya harap apa yang saya sampaikan ni pastinya memberikan sedikit manfaat kepada orang yang mendengar, dan mudah-mudahan saya selalu doa kepada Allah, ya Allah kalau mereka dengar, kau izinkan, kau guide dia untuk mereka dapat mengamalkan benda tu supaya mereka dapat menikmati apa yang aku rasa, apa yang aku dapat daripada apa yang aku share ni. Alright, itu yang saya selalu. Jadi kita pastikan untuk kita sentiasalah, kata orang tu, buat benda-benda yang kita dah dengar daripada Abang Abu. Kadang-kadang ada adik-beradik yang kongsi certain tips-tips yang menarik, jadi kita buat, insya-Allah pastinya ada sesuatu yang baik. Okey, now ada tak benda yang korang rasa macam pernah berlaku satu peristiwa dengan mak ayah korang yang kau macam rasa macam best? Kan satu momen yang best ada tak? Macam I don't know, maybe kau berdua dengan mak kau berbual something, ataupun dengan ayah kau kan. So macam saya teringat momen-momen macam ni selalunya dengan ayah saya, sebab dengan mak saya ni saya banyak like kita banyak duduk berbincang, bercakap apa tu semua. Tapi dengan bapak saya ni very macam boleh kira lah berapa momen-momen yang aku betul-betul duduk dengan bapak aku dan cerita. Salah satu momen bila dia dulu kena satu hernia operation tu. Masa tu saya jaga dia kan, saya jaga dia, jadi dia macam sukalah masa tu kan saya duduk dengan dia dekat hospital tu. So tu momen-momen yang saya tanya dia okey ke, sakit ke kan, macam saya beranikan dia, tapi sebelum tu saya tak berani kan. Tapi masa tu satu momen yang saya rasa macam best sangat dalam hidup saya, sebab saya dapat duduk rapat dengan bapak saya dapat banyak bercerita dengan bapak saya lah. Alright, okey. Okey, alright. Assalamualaikum. AA yang manis macam air kelapa. Kalau macam tu aku bagi kau 2 lah. Satu kali tepukan Aku bagi 3 sebab dia cakap manis macam air kelapa. Dia manis je, dia satu je. Sebab dia cakap macam air kelapa, maksudnya kita boleh bayangkan manisnya abang pun ni macam air kelapa. Okey, kita bagi dia lagi 3 tepukan untuk dia kerana menggunakan. Alright, bukan saja benda tu tapi dia tambah dengan beberapa benda yang buat aku happy gila. Alright. Okey, Mafiza hari ini breakfast lepat ubi lepat ubi. Okey, alhamdulillah berbudi pada tanah, dapat ubi kayu, dapat bersedekah pada jiran. Oh, banyak bercocok tanam very good. Sebab saya ada juga rakan-rakan yang banyak dia bercocok tanam. Kerana saya rasa benda tu satu amalan yang best lah. Sebab ustaz saya pun dia tanam macam-macam. Dia tanam cili, tanam apa kan dalam kawasan tu. Jadi saya rasa bagus kita macam bela kucing kan, tapi kita bela juga benda-benda yang hidup yang mendoakan kita dan sebagainya. Allahu akbar, best lah. Baguslah Mafizah kau buat macam tu.
Alright, Alhamdulillah Abang Abu. I'm starting new thing bang. I follow apa yang Abang Abu selalu pesan, fokus yes pada yes the keyword. Thank you Abang. Yeah, I think that's very important. Kita nak bincangkan juga pada hari ini supaya kita jadi produktif. Kita jadi lebih produktif dan kita akan buat sikit tapi kita dapat banyak. That mean doing less I know like getting more by doing less. Kan? Itu satu filosofi tau. Getting more by doing less, kan, benda tu something yang sebenarnya buat saya berfikir dan saya dapat something untuk diri saya. Maksudnya untuk kita dapatkan sesuatu yang banyak, kita kena fokus pada benda yang sikit. Jangan fokus pada banyak dan kita dapat benda sikit. Itu dia punya idea dia. Maksudnya bila kita nak dapat benda banyak, kita kena fokus pada benda yang sikit. Kan, kalau kita fokus pada benda yang banyak, kita akan dapat result dia sikit. Jadi itu yang sebenarnya menjadikan orang tu produktif dan orang yang tak produktif. Wow, I like this. Zul ada share the best moment saya dengan mak dan mak mertua saya ialah semasa saya berjaya bawa mak-mak saya ke Mekah. Pada masa tu kami pergi bertiga saja. Allah Akbar. Mak dengan mak mertua dengan dia. Aduh. So banyak masa kami bersama dan sehingga sekarang kami rapat gila. Syukur Alhamdulillah mak-mak saya itulah syurga dunia akhirat. Very powerful, right? I think itu satu momen yang memang akan ada dalam hidup kita ni sampai bila-bila. Kalau macam Zul kan, kau cakap pergi Mekah tu, saya punya trip dalam banyak-banyak trip pergi Mekah ni, trip yang satu tu iaitu tahun lepas sebelum Covid tu paling dahsyat. Yang of course yang satu tu yang first time pergi tu memang satu benda yang sangat best. Lepas tu kita dah pergi dan kita pergi lagi satu moment tau. Yang ni tahun sebelum Covid. Last tahun tu Disember kita orang pergi. Disember adalah tahun yang paling sibuk. I mean masa yang sibuk dekat Mekah, orang ramai gila. Tapi apa yang seronoknya kami pergi semua. Maksudnya semualah keluarga, kira keluarga mak ayah saya ni, adik-adik saya, anak-anak diorang, suami, semua. Jadi kita pergi dalam 38 orang kita pergi, family kita je. Kan memang seronok gila sebab kita spend almost every day beribadah sama-sama, makan sama-sama. Itu momen yang memang best sekali. Share lah benda ni pagi-pagi ni kan sebelum kita masuk ke segmen ilmu. Mungkin kita share apa lagi momen yang awak macam rasa macam macam aku tak boleh lupa lah momen ni dengan mak aku, dengan bapak aku, dengan ada tak momen-momen yang awak treasure? Nak kalau mak ayah kita dah tak ada, macam saya ni, mak ayah saya dah tak ada. Jadi momen-momen tu sangat pressure, sangat it's something yang precious lah untuk saya. Momen-momen macam tu, satu momen yang saya rasa macam bestnya. Kalau kita kadang-kadang rasa kenapa aku tak spend lebih masa lagi dengan diorang kita hanya rasa benda tu bila kita dah habis dan kita akan rasa macam tu. Jadi saya haraplah bagi anda yang mempunyai mak ayah pastikan kita ni sentiasa memberikan masa kepada mereka. Kita bagi masa pada diorang supaya kita tak masa macam kita rasa ruginya aku tak ambil kesempatan tu, right? Itu momen-momen yang best. So ada lagi tak siapa yang nak share, kan, adik-beradik yang nak share mungkin masa momen dia, tak apa in one word ke, alright, just satu momen. Ada apa momen yang awak punya awak macam sampai hari ni awak rasa macam momen tu lah yang best sekali dalam banyak-banyak momen ni paling best. Saya dengan mak saya ataupun saya dengan ayah saya, ada share sekarang. Dan sambil tu tekan love, jangan lukis sangat nak tekan love ni. Belanja love Abang Abu banyak-banyak, belanja love, belanja like tu kepada Abang Abu. Dan juga saya suka sangat tengok benda-benda tu lah. Jadi terus jangan lukis untuk buat benda tu. Sambil kita buat tu, sambil kita dapat sambil kita dapat kebaikan daripada apa yang kita buat, sambil kita bagi positive vibe, energy ni kan. Kita tekan love tu actually energy yang kita sampaikan, alright? Okay, jadi jangan lokek sangat untuk buat benda tu, tekan banyak-banyak. Dan sambil tu yang boleh komen, kalau kau tengah driving ke apa mungkin tak boleh, tapi yang mungkin ada kat rumah ke atau tengah berjalan ke, mungkin dalam MRT ke, dalam apa tempat yang boleh komen, just komen lah. Komennya apa, saya nak tahu apa momen yang awak rasa macam awak macam melekat sampai hari ni, momen dengan mak dan ayah. Kan, mak dengan ayah kita, apa momen yang melekat sampai hari ni sampai rasa macam
momen ni aku tak boleh miss lah. Momen ni something yang aku precious lah. Momen ni macam aku nak lagi lah momen ni. Ada tak? Ada tak momen-momen macam tu? Macam Zul tadi dia share momen dia dengan mak dia dan mak mertua dia. 3 orang je pergi Mekah. Kan, jadi 3 orang ni bila dia pergi Mekah, dia tiga-tiga ni dia kena buat itu, dia kena buat ni sama-sama. Jadi lama-lama dia dia bonding dia lain macam. Sampai hari ni sebab kita Mekah ramai-ramai dengan adik-beradik, kita macam nak pergi lagi. Kan, kita nak pergi lagi. Kalau boleh kita nak buat haji sama-sama kan. Sampai benda-benda macam tu lah best. Alright, okay, Zul dia share lagi. Bagus Zul, thank you for sharing benda ni. Satu lagi momen ni lah, pada mula-mula start berniaga 20 tahun dulu. Tak ramai yang yakin dengan kebolehan saya. Cuma 4 orang saja yang yakin dengan diri saya dan selalu support saya dari belakang, itu isteri, mak mertua dan arwah bapa mertua saya. Allahu Akbar. Cukup tu. Dia sokongan ibu tu cukup lah kan. Sokongan ibu sangat penting kan, untuk dia mendoakan kita. Yang lain-lain dia dengan sokongan ibu ni, yang lain-lain punya sokongan kita akan dapat. Alhamdulillah, tahniah lah kepada Zul kerana meneruskan. Sebab kadang-kadang bila kita tak dapat sokongan, kita cepat putus asa, kita just like thought tak adalah. Sebab tu saya tadi bila kita start je saya cakap, alright, Allah suka pada orang-orang yang berserah sepenuhnya pada dia. Maksudnya dia buat dan dia berserah. Dia tak kisah dengan apa yang akan berlaku, right, as hasil dia, tapi dia akan berserah dan buat. Dia buat sampai like dia capai satu benda yang dia rasa okay, this is what I want kan. Allah akan bagi dia kekuatan untuk mengharungi, dan Allah juga akan uji dia untuk menguji kekuatan diri dia sendiri kan. So benda-benda macam tu. Right, very good Zul Okay, right, ini Hairunisa Muhammad Fazal. Dia cakap apa kita nak dengar. Hairunisa dia cakap, Nisa resign kerja demi nak sentiasa bersama-sama Umi. Pengalaman best dengan Umi bila sama-sama pergi niaga, me time bersama Umi. Sejak tu Nisa dah mula reti niaga. Allahu Akbar kan. Bagus sangat Nisa, sebab right, kita sanggup melakukan sesuatu pengorbanan dalam hidup kita untuk ibu dan ayah kita ni. Takkan Allah rugikan benda tu. Kalau kita rasa ni, Allah, aku ni rugi, aku kalau nak jaga mak aku kena berhenti kerja, tak payahlah, tak apalah, aku seorang lain jaga kan. Benda-benda macam tu, bukan saya cakap benda tu salah dan tak salah. Kat sini saya cuba nak bagi saya punya own saya punya own feeling dan own thoughts mengenai benda ni. Sebab kalau kita melakukan sesuatu demi mak dan ayah kita, itu Allah akan jaga kita daripada keburukan disebabkan perkara tadi. Allah tidak akan jadikan kita miskin sebab kita jaga mak ayah kita. Allah tak akan jadikan kita sengsara sebab kita terpaksa meninggalkan kerja untuk menjaga mak dan ayah kita. Sebab itulah yang Allah cakap, akan jaga mak ayah kita dalam apa keadaan pun. Sebab kalau kita jaga dia orang, pastinya Allah akan jaga kita balik. Kita tak akan rugi, kita tak akan rasa macam whatever pressure kalau kita jaga mak ayah kita, sebab Allah akan rahmati semua orang yang menjaga ibu dan ayah mereka. Ini benda kita kena ingat, sebab ramai kadang-kadang kita dalam kesibukan dunia, dalam kesukaran yang kita lalui dalam dunia ni, kita mula melupakan benda yang sebenarnya menjadi punca kebaikan pada banyak perkara. Punca kita berjaya juga kita lupa, dan kita mula mencari benda-benda yang sebenarnya akan menjauhkan kita daripada kejayaan sebenar. Jadi very good untuk siapa tadi, untuk Hairunisa, very good, tahniah abang-abu. Doakan mudah-mudahan best lagi lah kan. Alright, okay, Assalamualaikum. A dan AB, syukur kita masih hidup. Momen yang paling indah apabila saya menjaga ibu. Alright, saya menjaga ibu. Okay, kejap ni Kak Zurin. Saya menjaga ibu saya semasa koma selama almost tahun, dari Januari hingga 2018 hingga Ogos. Saya tinggalkan perkara-perkara lain, fokus pada jaga ibu. I don't regret. Al-Fatihah untuk ibu juga. Allahu Akbar. Ini satu pengorbanan. Bila Kak Zurin cakap macam ni, saya teringat pada adik saya sendiri. Adik nombor 2, dia bawah saya. Adik saya dalam aksiden yang berlaku dalam hidup abang Abu bersama dengan mak dan ayah, di mana bapa saya meninggal dunia on the spot. Mak saya berada dalam keadaan, dia bukan koma, tapi dia dalam paralyzed. So masa dia paralyzed tu, adik saya nombor 2, dia jaga, dia tinggalkan semua. Alright, dia memang tak pergi sekolah, dia stop kerja, dia stop apa, dia jaga mak je.
Kan dia jaga mak je. Daripada situ sampailah mak meninggal dunia tu, dia memang jaga mak. Dia lah antara orang yang saya rasa paling bertuah dalam keluarga kami, sebab dia dapat peluang untuk jaga mak saya tu. Jadi memang satu benda yang best tau. Benda tu satu momen Allah bagi nikmat tu, Allah bagi rezeki tu untuk orang-orang terpilih saja. Kan orang-orang terpilih saja dapat peluang-peluang macam tu. Jadi saya macam rasa best tau bila dengar macam tu, sebab saya teringat adik saya juga. Alright, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah rahmati Kak Zurin kerana pengorbanan dan juga kerana satu tanggungjawab yang mulia lah, InsyaAllah. Assalamualaikum. Semoga sihat andanya. Okey Alim, Abang Alim. Alhamdulillah. Doakan saya mudah-mudahan Allah terus berikan kesihatan yang sempurna untuk diri saya juga ni. Alright, thank you Abang Alim Usop daripada Bangi tak silap saya. Aku main agak aja. Okey, momen terindah. Okey, kita nak dengar Roshida pula dia cakap apa. Momen terindah sewaktu kami teroka tanah hutan untuk bangunkan rumah kami. Waktu tu berhijrah di JB ke KL. Bersihkan hutan, satu keluarga makan dalam hutan. Best sangat tu. Right? Kan, walaupun kita rasa macam benda ni apa ni bersih-bersih, tapi itulah momen yang kita dapat bersama dengan keluarga, kita dapat bincang banyak benda. Allahu Akbar, momen yang sangat best. Thank you for that sharing kita punya Rashida. Thank you. Okay, kita ada Rina pula. Rina dia cakap Assalamualaikum selamat sahabat, semoga sihat, dilimpahkan rezeki yang luas. Amin. Sama juga kepada Rina juga. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kebaikan. Alright, dan kepada adik-adik lain, 9.30 kita akan mulakan kita punya segmen ilmu kita. Jadi saya nak anda share, tag kawan-kawan supaya biar dia datang dapat ilmu ni. Sebab saya rasa ilmu-ilmu macam ni boleh membantu tau. Boleh membantu orang-orang macam yang tengah lost and all those stuff, right? InsyaAllah. So kita tengok Mafiza pula apa yang dia tulis ni. Alright, okay. Kenangan paling indah dengan arwah abah saya, ayah mertua memanjat pokok buah-buahan bersama-sama, makan buah di dahan pokok sambil nyanyi-nyanyi dan bersikir. Alhamdulillah, impian pokok buah-buah mereka saya tanam di rumah, pokok anggur dan durian Belanda. Setiap kali penyat pokok tu petik anggur, akan ingat sedekah buah-buahan pada insan lain. Al-Fatihah untuk mereka. Allahu Akbar. Alright, ni semua kenangan-kenangan yang best. Yang best sangat. Kan, yang best. So thank you for sharing all this. Sebab kadang-kadang bila kita share benda ni kan, kita rasa seronok, kita rasa macam kita ingat balik momen-momen yang bagi kita satu perasaan, satu feeling yang best. Sebab kenapa saya bawa feeling ni, sebab dalam keadaan sekarang ramai orang tak dapat menikmati feeling-feeling macam tu. Feeling-feeling macam tu dalam keadaan sekarang ni dia macam terlampau susah, sebab masing-masing penuh dengan isu, penuh dengan kerja, penuh dengan benda-benda yang mereka kena lakukan kan untuk sekarang. Jadi mereka tak dapat rasa momen-momen tu. Jadi apa yang saya cuba buat, kita bawa balik memori kita untuk momen-momen tadi, supaya otak kita dapat refresh balik kan, otak dapat rasa balik benda-benda tu yang akan menjadikan kita rasa macam seronok sangat. Alright, untuk kita menghadapi hari-hari yang sebelum ni. Itu salah satu cara tau untuk kita macam try to move forward ni kan. Kadang-kadang kita bawa memori-memori yang indah supaya kita dapat energy untuk meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Sebab hari ini nak dapat memori-memori yang macam tu best tu macam sikit sangat dengan keadaan and everything. Alright, so insyaAllah thank you very much for all those sharing, insyaAllah. Jadi hari ni Abang Bu nak cerita mengenai satu bab dalam bab ilmu. Tapi sebelum tu, kalau ada soalan, sebab dalam segmen ni kita nak bersoal jawab, kita nak tanya soalan, dan awak boleh je tanya apa-apa, Abang Bu cuba jawab mengikut apa yang Abang Bu boleh jawab, mengikut pengalaman saya sendiri, insyaAllah. Alright, kalau ada boleh tanya. Saya nak bagi mungkin 30 second untuk tengok ada tak soalan daripada anda. Nak tengok ada tak soalan. Tak ada So okay, kalau tak ada, saya nak sekarang masuk ke bilik saya. Bilik apa? Bilik segmen ilmu kita, untuk kita dapatkan hari ini punya ilmu, right? Hari ini punya sharing
ilmu kita dengan topik yang saya akan just bagi tahu anda, alright? So kita jumpa dalam masa sekelip masa je. Macam tu je kita datang ke bilik Suara Bersiap-siap untuk segmen ilmu, dan saya nak anda juga share kepada semua kawan-kawan untuk mereka juga datang, alright? Bersama-sama dengan kita. Suara saya jelas tak? Cuba komen suara okey tak? Suara jelas tak? Alright, saya akan datang balik sekejap. Ting, okey. Alright. Kita berada di bilik ni. Sebenarnya bilik ni adalah bilik untuk kita berkongsi ilmu. Jadi tadi kita santai-santai duduk kat lepak kat sana. Sekarang kita dah masuk ke bilik. Alright. Dan topik hari ni adalah seperti yang ada kat atas, yang saya dah tulis kat atas ni. Ni atas ni. Topik dia 3 senjata untuk menjadikan anda produktif dalam menjana kekayaan dan kebahagiaan. So itu adalah kita punya topik pada hari ini. Sebab kenapa saya buat topik ni hari ini? Sebabnya very mudah lah sebabnya. Okey, salah satu sebab ni, kan kita ni menjadi terlampau tertekan, ataupun kita terlampau macam tertekan dalam keadaan macam hari ini. Kan kita jadi sibuk, kan? Bukan awak saja, abang-abu pun kita jadi sibuk. Kita kena ada bisnes untuk kita jalan, kita kena jaga family kita, jaga kesihatan kita, kita juga nak capai matlamat kita, kan? So a lot, banyak. Jadi disebabkan banyak benda ni, kita selalu jadi macam sibuk. Kita jadi macam terlampau tertekan kadang-kadang, kan? Dan ini juga menjadikan benda tu pula kontrol diri kita, dan kita tak boleh kontrol diri kita sendiri sebab kita ni dikontrol oleh semua. Kita kena jaga family, kita kena jaga bisnes, kita kena ada juga matlamat kita, kita kena jaga kesihatan kita. Banyak benda ni akan jadikan kita macam dalam keadaan yang tertekan. Overwhelmed, dipanggil banyak sangat, sampai kita terlampau banyak, sampai kita rasa macam tertekan. Alright. Okey, dan ini adalah perkara yang biasa pada semua orang. Ramai orang cakap, kalau kita tanya macam mana, sibuk lah babe, aku ni memang sibuk. Right? Jadi kalau kita tanya macam mana sekarang, sibuk lah babe, aku alhamdulillah, tapi sibuk lah, kan. Tapi ramai orang tak faham, sibuk ni, kan, sibuk tanpa produktiviti ataupun tanpa produktif punya result, maka kan apa gunanya kita sibuk? Kan, kita ambil masa yang banyak untuk buat benda-benda yang tak produktif. So jadi bila tak produktif, sibuk. Itulah yang akan berlaku pada diri kita. Sibuk, sentiasa sibuk. Faham? Apa yang kita buat, kita macam sentiasa sibuk. Alright? So apa yang kita nak buat ni? Apa yang patut kita buat untuk kita keluarkan benda tu? Sebab benda tu lah yang kita masukkan dalam diri kita. Lah, aku sibuk, aku ada sibuk, aku buat benda tu, aku sibuk. Alright, and all those stuff. Jadi ini akan sometimes menjadikan kita punya kehidupan ni dia macam terancam. Sebab kita ni macam dia banyak benda tau. Bila kita buat benda ni, benda dia cakap, kau tak jagalah, kau tak jaga family kau tak jaga ni. Jadi bila kita buat ni, tengok kau fokus kat sini, macam mana bisnes nak maju, apa semua. Jadi banyak tekanan yang akan berlaku dalam diri kita. Dan benda ni akan jadi satu benda yang bermula sikit demi sikit dia jadi besar. Sampai satu masa dia dah mula kontrol kita. Kan? Dia akan kontrol sebab kita akan buat semua untuk kita nak pastikan semua benda ni kita nak jaga. Alright, so itulah sebabnya hari ini kita nak bincangkan apa cara kita ni, cuba kita jadi macam tak macam tu. Sebab kesibukan yang macam tu biasanya mengurangkan produktiviti. Kan, patutnya kita buat banyak, kita dapat banyak, betul kan? Tapi awak tengok, bila awak makin buat macam-macam lagi, makin tak produktif sebenarnya masa awak. Kan, so itulah yang kita nak macam kita nak fikirkan balik. Sebab apa benda yang saya nak kongsikan? Masa, energi kita punya mind space, dipanggil mind space kita ni limited tau. Kita semua very limited. Masa tu limited. Kan, energi kita limited. Kan, masa tu limited sebab masa ni sampai satu masa kita akan mati. Jadi memang limited. Kita tak tahu bila mati tu datang. Jadi memang benda tu limited. Energi kita tak tahu bila kita akan sakit. Bila, tak tahu. Mind space, kita tak tahu bila minda kita ni boleh menerima banyak benda. Sebab tu kita kena faham, alright, apa yang patut kita nak buat. Dan biasanya stres
ataupun benda-benda ni stres, benda-benda tak tenteram, kita tak tersusun, tak organize, semua ni berlaku kerana kita overwhelm, kita terlampau banyak stres dengan banyak kerja sampai kita tak produktif. Okey, jadi apa yang Abang Abu nak cerita, it is not about banyak. It's not about berapa banyak kita buat, tapi kita kena tahu apa kualiti. Kualiti masa yang kita spend tu. Kan apa kualiti masa? Apa kreativiti? Kan apa kreativiti yang kita keluarkan dalam masa tu? Macam mana kita connect balik dengan genius kita, dengan apa yang ada, kepakaran kita ni. Jadi quality quality of the time, creativity of how we use the time, dan some of our genius. Alright? Kalau benda-benda ni kita tak dapat perterjemahkan dalam apa yang kita buat, kita sebenarnya tak produktif. Okey, sekali lagi saya ulang, cuba faham benda ni. Alright, bila kita nak buat sesuatu, nak dapatkan productivity ataupun nak dapat effective result, dari 3 perkara yang kita kena tengok relate dengan benda yang kita buat. Satu, apa kualiti yang kita actually buat? Adakah kita just buat sambil lewa atau memang kita bagi masa yang berkualiti untuk kita buat satu benda tu? Kena check. Lepas tu, apa kreativiti yang kita lakukan? Adakah kita buat benda tu sama je macam orang lain juga, atau bila kita buat kita ada sesuatu yang lain, kreativiti yang kita cuba bagi? Ketiga, bagaimana benda ni dia relate balik dengan kepakaran kita, dengan kelebihan kita, dengan kekuatan yang Allah bagi pada kita. So kalau kita tengok 3 benda ni, then awak akan mula nampak awak akan dapat lebih kreativiti. Tapi itu bukan senjata yang saya nak cerita dia. Itu adalah satu mukadimah saja tadi. Okay? Jadi sebab tu ramai orang kalau kita tengok, mereka cuba nak cari sesuatu yang efektif dan mereka cuba bayar. Diorang sanggup bayar untuk nak belajar daripada seseorang macam mana nak buat benda ni secara produktif dan efektif. Okey? Tapi pada saya, right, ramai orang juga yang sedang mencari benda-benda macam tu. Jadi dunia ni dia memerlukan inovasi. Ramai orang ni dia nak satu inovasi dalam benda-benda macam tu. Alright? So okey, inilah sebenarnya the value. So mereka melihat bila kita dapat sesuatu yang macam best kan, satu solution kan, orang sanggup bayar untuk solution tu sebab mereka rasa benda ni dapat meningkatkan produktiviti mereka, dapat menambahkan dia punya like result daripada benda-benda tu. Jadi sanggup bayar. Sebab tu ada orang boleh bayar mahal untuk datang kelas ke, untuk datang belajar sesuatu benda-benda baru. Jadi mereka inspired tau bagi benda-benda ni. That's why pada saya, alright, kita sekarang perlu mula melihat diri kita, genius kita, dan awak kena tengok kesibukan ni adalah satu musuh utama awak. Kan? Apa yang menyebabkan orang tak capai banyak benda dalam hidup dia? Sebab kesibukan dia. Kesibukan yang tak produktif. Ini adalah musuh utama daripada kita mencapai banyak benda dalam hidup kita. Sebab tu saya mula belajar untuk tak terlampau sibuk dengan benda yang tak ada tak produktif. Kan, at least saya nak sibukkan diri saya supaya saya dapat kebaikan akhirat. Kan, saya buat benda, saya cakap, ya Allah, aku buat ni, aku sibuk sebab aku nak akhirat, ya Allah, aku nak benda tu. Jadi kau jadikanlah benda ni sebagai benda yang aku boleh dapat akhirat aku. Jadi saya mula buat sebab saya tahu saya buat ni, walaupun saya orang cakap saya sibuk, tapi saya tahu saya memang buat benda ni untuk dapatkan quality time saya, kreativiti saya keluarkan, saya keluarkan benda yang saya nak share. Kan, sebab tu dia ada cara nak buat benda tu. Alright, itulah yang kita nak ceritakan benda ni. Sebab benda-benda ni lah yang akan jadikan kita dapat kreativiti tadi, quality tadi, dan juga kita dapat keluarkan genius kita. Alright. Okay, first kali 3 senjata yang Abang Bu nak share. Alright, 3 senjata yang Abang Bu nak share untuk kita mendapatkan maximum result. That means kita dapat something yang produktif. Masa kita dapat digunakan dengan produktif. Alright. Okay, first kali, alright, saya tulis kat sini supaya awak macam tahu apa benda tu. Alright, first kali saya nak tulis. Okay, 1. Senjata nombor 1. Alright. Senjata nombor 1. Okay, ni dia, clarity. Okay, clarity. Right. Orang ramai tak faham benda ni. Okay, senjata nombor 1 ni, alright, clarity. Alright, clarity dalam benda yang kita buat. Clarity. Apa maksud dia? Maksud dia dia macam ni, clarity dan dia macam ni. Bila saya cakap clarity ni, kita saya tambahkan supaya macam clarity dan clear priority. Ni dia.
Apa maksud dia? Okey, ni first senjata utama ni. Kan, saya kecilkan supaya macam okey. Okay, now clarity dan juga clearly prioritize. Okay, kalau awak tak ada satu clear idea, okay, ataupun tak tahu mana specific destination awak nak pergi, biasanya ramai orang yang akan ambil kesempatan. Kalau kita tak ada clarity ni, ramai orang akan ambil kesempatan tau. Macam mana dia ambil kesempatan? Okay, macam mana dia ambil kesempatan? Bila clarity tak ada, orang-orang lain ni akan ambil kesempatan. Contohnya kan, kita tak tahu nak buat apa. Jadi orang ni cakap, kau main buat benda ni. Right, benda ni boleh bawa kau jadi macam ni. Sebab dia nak ambil masa awak untuk dapatkan matlamat dia. Sebab kita tak clear apa yang kita nak. Jadi kita akan buat benda ni sekejap. Bila kita tak suka benda ni, kita akan mula buat benda ni. Sebab kita tak ada clarity. Jadi bila kita tak ada clarity, orang akan mula, dia akan bawa kita, sesatkan kita untuk nak dapatkan agenda dia orang. Sebab tu kena faham benda ni, right? So it's about kita kena identify kita punya priorities kita dengan clarity tadi. Apa sebenarnya yang aku nak? Apa yang aku nak capai dalam minggu ni atau bulan ni atau tahun ni? Apa yang aku nak capai? Clear, very clear. Alright, kita dah tahu inilah destination yang aku nak pergi. Alright, jadi bila kita dah letakkan, maka sekarang priority aku untuk capai benda ni. Jadi apa-apa saja yang datang untuk menghalang ataupun bawa aku ke lain, aku tak nak. Ini maksudnya kita akan jadi lebih produktif dalam benda tu. Sebab benda tu penting dan kadang-kadang kita akan mula ubah. Kan, kita akan ubah. Jadi saya rasa pertama sekali, saya percaya benda yang awak kena buat. Satu adalah untuk weapon nombor satu, senjata nombor satu tu clarity dan juga clearly prioritize apa yang kita nak. Awak kena mulakan satu daily to-do list. Daily. Ini saya pernah ajar dalam macam mana kita nak siapkan kita punya jadual kita dengan meletakkan solat sebagai kita punya target utama kita, betul? So bila benda tu kita dah set kan, dan kita buat selama 40 hari untuk pastikan kita 5 waktu tu on time kita solat, dan kita tambahkan to-do list every day punya to-do list. Alright? Ini adalah benda yang sangat penting sebab bila kita mula meletakkan benda tu dalam satu bentuk penulisan, kita tidak akan jadi macam kelang kabut. Alright? Clear tak? Sebab tu kita boleh actually like macam menulis tu. Sebab apa? Ramai orang buat mistake tau. So dia rasa semua dalam otak aku lah. Aku boleh settle benda tu. Aku boleh settle benda ni. So dia rasa semua benda dalam otak dia. Kan ini adalah satu benda yang paling salah. Kita rasa kita punya otak ni boleh ingat semua. That is salah. Itulah kesalahan pertama. Sebab dia tak akan bagi awak clarity dalam awak punya prioritize. Jadi awak kena tulis. Tulis setiap hari. Kalau boleh malam hari ni kan, semalam-malam tu kita dah tulis apa yang aku nak buat, apa to-do list aku untuk hari esok. Okey, kena tulis. Alright, kena tulis. Kalau tak tulis, awak akan mula blur, kerana awak akan lupa, awak akan tersalah. Jadi jangan anggap menulis ni satu benda yang buang masa dan sebagainya. Awak kena tulis. Alright? Boleh ke boleh? So lepas tu pula, bila kita dah tulis semua to-do list ni, sekarang kita nak kena macam, dia macam ni tau, macam orang ajar joget kan. So dia nak ajar joget tapi dia dah tahu joget apa, tapi dia kena choreograph tau. Maksudnya dia kena macam membentuk joget tu macam mana kan. Sama juga dalam bila kita dah tulis semua to-do list ni, sekarang kita kena susun dia balik into benda yang sangat efektif dan satu yang tak stres dalam kita punya action plan. Macam mana tu? Kita dah tahu kita kena buat ni, kita susun balik. Yang ni aku actually masa ni aku boleh buat dekat sini. So kita susun balik. Bukan kita tulis lepas tu kita mula ikut tanpa produktif. Alright, jadi sebab tu bila kita ada clear priorities dalam bisnes dan hidup kita, awak letak, awak susun yang mana satu perlu aku lakukan dulu. Alright, dan awak boleh actually like buat macam kategori yang berbeza. Alright, dia ada 3 kategori yang awak boleh buat untuk kita nak memantapkan kita punya ni. Satu, kita buat kategori satu iaitu awak kena buat sekarang. Alright, buat sekarang. Buat sekarang ni adalah task-task yang awak kena siapkan dalam masa mungkin 2 minggu. Alright, dalam masa 2 minggu semua benda ni saya kena siapkan. Maksudnya kena habis. Itu adalah kategori nombor 1. Jadi kita tahu, ini to-do list ni adalah kategori nombor 1 yang aku perlu bagi priority sebab aku kena siapkan dalam masa 2 minggu. Contohnya. Alright, selepas tu, kita ambil kategori 2. Yang ini nanti dulu. Yang tadi sekarang, yang ni nanti dulu. Okey, biasanya item-item macam ni, dia boleh melepasi 2 minggu dan mungkin kita siapkan dalam masa 6 minggu.
Dia macam dalam 6 minggu ni aku kena siapkan benda tu. Itu kategori yang kedua yang kita cakap, okey, yang antara yang ni, yang mana aku kena dulu? Yang sekarang kena buat dulu. Yang ni nanti dulu. Alright, macam tu. Okay, so that's kategori kedua. Kategori tiga yang sebenarnya awak tak perlu buat sekarang. Sebab awak tengah sibuk banyak benda ni, awak tak perlu buat sekarang, awak letak je. Tapi awak kena tulis juga sebab awak akan lupa. Alright? Clear ke clear? Yes. Solat on time to the first priority. Siapa ni? Kita ada adik-adik yang actually datang ni. Okay, good, good. Dewi, Assalamualaikum. AA yang handsome ya. Alamak, dia cakap handsome lah. Aku kena tepuk dulu. Kalau tak nanti. Okay Dewi, thank you. Alright. Okay, awesome. Okay, Hamdan ada kat sini. Thank you very much. Okay, setiap hari buat listing apa yang nak buat hari ni dah siap. Okay, good. Solat on time. Very good. Okay, very good benda tu. Perlu ke letakkan time untuk setiap tugasan kita. Sebab tu, dia ada dua cara. Biasanya, bila kita buat to-do list ni, dia bukan to-do list yang hari-hari tau. Biasanya to-do list ni kita boleh kategorikan dalam 3, macam saya cakap tadi. 1, sekarang. Yang kedua, perlu beri perhatian. Biasanya benda-benda yang dalam 2 minggu ni, kita kena siapkan. Okay, yang itu adalah benda now. Later ni yang biasanya kita nampak benda ni aku nak kena siapkan dalam masa sebulan lebih, 2 bulan ni. Alright, that is later. So dalam harian tu kalau awak kena buat related dengan benda tu, itu adalah priority yang kedua. Tapi yang kena buat dalam 2 minggu kena selesaikan adalah priority pertama. When saya kat 2 minggu, bawah daripada 2 minggu itu adalah in now. Later. Lagi satu, kita park. Maksudnya kita park saja, kita letak saja. Tapi benda tu kalau ada masa kita baru bagi priority. Kan? Kalau tak, is okay. Awak boleh buat kemudian. Alright, itu adalah cara untuk kita nak menggunakan nombor 1 tadi, iaitu clarity dan juga clear priority. Alright, clear priority. Apa yang patut aku buat sekarang mengikut dia punya kategori tadi. Alright, kategori 1. Ni aku first kali. Dalam list aku hari ni aku nak buat dulu. Ni yang kedua. Ni yang kategori kedua. Okay, kalau aku dah habis yang ni, aku go for this. Alright. Dan yang ketiga, kalau aku dah habis 2 ni, kalau ada masa baru aku buat ni. Kalau tak ada, tak apa. Aku just like bring on to the next day and all those stuff. Itu satu cara yang sangat efektif. Alright, yang Abang Abu dah buat menggunakan kaedah solat. Kan? Alright, itu yang weapon ataupun senjata nombor 1. Dan sekarang saya nak bagi senjata nombor 2. Apa pula senjata nombor 2? Alright, ni dalam Islam dah ajar. Cuma kita kadang-kadang kita tak buat. Tak apa, kita just bagi saja. Tapi saya letak dalam bentuk yang lain. Buat appointment. Buat appointment dengan diri sendiri. Sebab kadang-kadang kalau kita cakap bagi masa dengan diri sendiri, kan, kita cakap bagi masa dengan diri sendiri, mana ada masa nak bagi Abang Bu ni? Kita sibuk lah dengan banyak benda. Kan, macam mana kita nak bagi masa? Kita tak ada masa. Ramai cakap macam tu tau. Aku dah tak ada masa. Macam mana kita nak bagi appointment dengan diri? Macam mana kita nak bagi masa untuk diri sendiri? Saya tak ada. Tapi awak boleh buat appointment tak? Kan, buat appointment dengan diri awak sendiri. Kan, awak buat appointment. Maksudnya awak schedule lah. Kan awak ada banyak appointment kan. Itu, ini, dan dalam tu awak buat satu appointment. Alright, satu appointment dengan diri awak. Okay, supaya like benda macam 2 minggu tadi, 6 minggu kita dah ada kan. Tapi appointment dengan diri awak ni juga awak kena buat. So awak kena block this time. Kena tulis. Kalau tak tulis, awak akan rasa, alah nantilah kita boleh buat. Nantilah kita cuba satu appointment yang awak bagi dengan satu customer ke whatever kan. Appointment yang awak dah buat. Awak akan jumpa, betul? Sebab kalau tak jumpa mungkin rugi. Mungkin orang tu hilang bisnes kita, ataupun mungkin pandangan dia terhadap kita pun akan tercelah dan sebagainya. Jadi kita cuba sedaya upaya untuk buat benda tu. So sama juga, awak kena block dan awak kena tulis appointment. Kat kalender awak ke, planner awak ke, awak kena tulis. Alright? Clear tak? Yes, awak kena buat appointment. Bila awak nak actually ber-appointment dengan diri awak sendiri? Alright, because benda ni juga perlu ditulis. Kalau tak tulis, awak tak akan buat, babe. Sebab awak akan ada banyak benda yang overwhelm sangat awak kena buat, sampai awak tak ada masa untuk nak beri masa pada diri awak. Sekarang awak kena tulis appointment dengan diri awak. Awak kena ada appointment dengan diri awak sendiri. Alright. So you dan benda ni perlu ditulis. Kenapa perlu ditulis? Supaya kita tak overwhelm, kita tak terlupa, kita akan organize. Sebab bila kita tulis tu, kita akan organize. Okey, contohnya semua kita pergi sekolah dulu, betul? Semua pergi sekolah.
Kan aku pergi sekolah tapi aku banyak cabut dah. Dulu tu aku banyak cabut. Alright. Tapi semua kita pergi sekolah. Alright, now. Dalam sekolah tu, ada tak kita pergi sekolah satu hari tu kita macam tak tahu apa nak belajar hari ni apa yang aku nak belajar adakah macam tu ataupun kita belajar satu benda je satu hari tu? Adakah macam tu? Ada tak kita macam tak tahu apa nak belajar atau kita belajar satu benda? Tak ada. Malahan kita belajar banyak subjek dalam satu hari tu. Kita belajar maths, kita belajar English, kita belajar Malay, kita belajar sains, kita belajar geografi, biologi, kita fizik, chemistry, semua kita belajar. Kan kita belajar. Sebab apa? Semuanya tertulis kat jadual. Ni dah habis kan belajar ni. Dah habis belajar ni. Maksudnya kita sudah ikut satu jadual yang kita dah tetapkan secara bertulis. Jadi awak tak boleh lah macam hari ni nak ni tak ada, dah ada dah. So itu akan jadikan diri kita lebih organize. Nampak tak? Bila kita lebih organize, banyak benda kita boleh buat. Tapi kalau kita tak organize, bayangkan sekolah kita pergi tak ada jadual. Suka hati kan, okay, cikgu cakap, okay, main ni, kena ada kelas ni. Kita pun, like you will never do so much of things on that particular day. Sebab tu, menulis. Kita schedule, kita letakkan jadual. Maka, dan dalam bentuk tertulis. Bukan ada yang kadang-kadang dia belagak. Saya tahu apa yang saya nak. Saya dah ada dalam kepala otak saya, bang. Itu semua ego punya cakap. Itu semua ego tau. Belagak. Orang belagak je cakap macam tu. Aku boleh ikat semua kepala otak aku ni semua tahu, semua ada dalam otak saya tak perlu tulis. Ini semua orang ego. Maksudnya mereka mempunyai ego yang tinggi untuk nak menerima bahawa mereka ni boleh lupa. Kan? Itu sebenarnya. Jadi jangan jadi orang ego dalam benda ni. Alright, tulis. Alright, tulis, letakkan dalam benda ni. Sebab bila awak dah tulis kat situ, maka awak dah tahu bila nak mula, bila nak habis. Kan? Jadi awak tak akan overwhelm. Awak tak akan rasa macam terbeban dengan benda-benda ni. Alright, malahan dia akan jadi satu benda yang sangat disiplin, dia organize. Jadi bila disiplin, organize, maka banyak benda kita boleh buat. Jadi ini adalah weapon yang nombor 2. Maksudnya senjata nombor 2 untuk kita create a productive ways to achieve a lot of our things in our life. Alright, itu yang kedua. Dan ketiganya, okay, ketiga ni mungkin ramai yang kadang-kadang ramai yang buat benda ni, tapi mungkin dia buat tanpa dia tahu kenapa dia buat. Alright, okay, saya tulis benda ni. Okay, ini yang ketiga, weapon nombor 3. Kena ada juga sebab benda ni dia akan melindungi salah satu aset kita lah. Nombor 3, protect asset. The most important protect asset yang paling berharga, aset paling berharga. Okay. Apa ni? Dengan satu benda yang saya namakan dia okey, ataupun saya tulis satu je supaya senang ingat. Kalau tak korang ni macam tak ingat. Okey. Saya tulis macam ni. Ini adalah weapon nombor 3. Alright, weapon nombor 3 ni adalah recharge. Apa maksud dia? Okay, maksud dia recharge ni adalah weapon nombor 3 yang boleh memberikan kita punya asset kita, iaitu diri kita. Alright, diri kita satu semangat baru, satu like effectiveness tau. Dia recharge balik. Sebab bila kita kalau kita tengok orang-orang yang buat sikit tapi dia achieve banyak adalah orang-orang yang sangat bagi asset diorang ni, dia bagi banyak input. Dengan apa? Dengan recharge. Kan, dengan recharge. Sebab tu kalau kita bekerja tanpa ada break untuk recharge diri kita, alright, maka awak punya productivity akan menurun. Kan, awak kerja je 24 jam, like 8 minggu, 10 bulan, whatever, awak kerja je tanpa beri break. Tanpa beri break yang efektif juga. Dia break pun ada efektif. So kalau awak teruskan, maka awak akan jadi lebih unproductive. Awak akan jadi macam lebih lemah. Kan, sebab tu kalau kita tak pernah ambil satu break ataupun kita bercuti, kan, contohnya mungkin kalau satu benda tu awak boleh buat dalam 8 jam kan, mungkin sebab awak tak ambil cuti, tapi sekarang kerja yang sama tu mungkin ambil 10 jam. Itu maksud saya. So bila kita kurang recharge, kita akan jadi lebih lambat. Walaupun kita buat banyak, kita buat macam-macam, tapi sebenarnya kita lambat dalam mencapai sesuatu. Alright, sebab apa? Awak dah jadi macam tak ada masa untuk recharge. Kan, makin lama makin slow, makin less effective. Sama macam komputer saya juga ni kan. Sebab kalau saya tak buat dia punya cleaning dia tu, dia akan jadi makin lembab. Makin lembab sampai satu masa dia jam.
Sebab apa? Saya tak recharge dia, saya tak reclaim dia, saya tak bagi dia some new benda, kan? Benda macam tu. Alright? Kan? Jadi sama juga. Sebab tu, apa yang kita kena buat, kita kena macam, tapi mungkin kita tak rasa tau benda tu. Kita rasa macam aku biasa je. Tapi sebenarnya, awak dah jadi lebih slow dan lebih less efektif. Itu yang terjadi. Sebab tu jangan awak terlupa nak buat benda ni. Alright? So, jadi, apa yang kita kena buat, kita kena ada satu plan 24 jam of complete disconnected from work. Ini boleh buat. Mungkin awak nampak macam abang Abu tak buat tapi sebenarnya saya ada benda tu tau. Saya memang buat benda yang tak ada kena-mengena dengan bisnes saya. Saya buat benda yang saya suka. Macam sekarang benda yang saya buat ni adalah benda yang saya suka. Kan? Dia tak ada kena-mengena direct dengan bisnes saya. Kan? Dia benda yang saya suka. Benda yang saya sangat buat. Suka buat. Jadi, saya ni ada cara untuk bagi diri saya rasa macam I'm completely disconnected for 24 hours. Kan? So ini menunjukkan kalau kita totally disconnect untuk 24 jam, nak kalau kita rasa tertekan, whatever, kita tak boleh berfikir, jangan confusekan diri kita dengan benda tu. Kita take a break 24 jam. Aku tak nak tengok apa-apa. Aku just nak buat benda-benda yang aku suka. Dan awak tengok, bila awak balik daripada benda tu, awak akan dapat satu energi yang baru. Alright, awak akan dapat satu energi yang baru dan awak ada creativity dan suddenly productivity awak tambah. Hanya 24 jam break. Kan? So benda ni adalah benda yang perlu kita buat. Jadi kita kena bagi diri kita some recharge, peluang untuk recharge. Macam semua benda kan, dia kalau recharge dia mesti macam excited balik. So kita kena sebagai manusia nak dalam keadaan macam ni, awak kena recharge. Sebab tu saya ajak awak setiap hari 9 pagi 10 pagi, mari kita recharge dengan benda-benda yang kita tahu, soalan kan, kita tanya, kita jawab, kita share, kita get the positive vibe daripada grup ilmu wang dunia akhirat ni kan, supaya kita dapat energy tu. Alright, sebab tu kita tengok contohnya contohnya kita kerja tak tidur. Let's say kita kerja tak tidur tau. Kita kerja malam, apa akan jadi? Kita akan jadi lemah. Kan lama-lama kita akan jadi lemah dan kita tak dapat create that productivity. Kita punya idea tak ada. Tapi kita rasa kalau aku tidur nanti rugilah 8 jam. Kan 6 jam rugi, baik aku buat kerja. Kan, tapi awak tahu tak, bila awak tidur dengan lengkap tadi, awak bangun balik, awak fresh balik, awak ada idea baru, awak akan buat lebih benda-benda yang lebih produktif. Clear tak? Nampak tak? Jadi ini menunjukkan bahawa break tu sangat penting. Right, kita tengah hari ni kan, kenapa disarankan untuk tidur sekejap sebelum Zuhur tu? Tidurlah sekejap. Kita panggil dia power nap. Kan? Sebab benda tu beri kita energi baru. Kan, dia bila kita bangun je, kita segar balik, suddenly kita macam sangat efektif. Kan, kita jadi benda tu. Kena tak? Tapi kalau kita tengok daripada jadual yang kita letak dengan apa yang Abang Bu cakap, dia macam bercanggah. Abang Bu cakap kena buat ni, tapi apa pula kalau saya tidur, nanti terlambatlah nak buat benda ni. Kan, kita nampak macam tu. Kan, kita nampak macam tu. Tapi sebenarnya tak. Alright, sebenarnya bila kita tidur sekejap, dia refill balik tau. Dia fuel balik. Creative juice kita datang. Fokus kita bertambah. Kan? Nampak tak? So benda ni kita kena buat. Sebab tu, please, kalau awak ni terlampau stres dengan apa yang keadaan benda ni berlaku dengan kehidupan kita pada hari ini, kita stres dengan pendapatan, dengan bisnes, dengan benda-benda yang berlaku, completely stop fikir pasal benda tu dan awak just fikir benda yang buat awak macam suka sangat. Apa benda yang buat awak suka, awak buat untuk at least 24 jam. Awak jangan fikir benda-benda lain. Lepas tu bila awak datang, awak akan dapat macam satu benda yang very interesting. Clear tak? Okay, clear tak? Boleh Sebab tu lagi satu cara adalah of course dengan kita meditate ataupun kita solat. Kan, kita banyakkan bersolat. Kan, solat ni dia berikan ketenteraman. Banyak solat sunat kan. Banyak solat sunat. Kalau kita dalam keadaan ni, banyakkan solat sunat, banyakkan beristighfar. Kan, kita cara orang Islam kita meditate ni beristighfar. Kan, kita beristighfar banyak-banyak, kita berzikir, kita ucapkan nama-nama Allah. Ini semua adalah meditation kita. Kita tak payahlah nak meditate dengan macam orang lain buat. Kita ni dah diberikan benda-benda tu. Jadi kita just meditate. Sebab meditation ni kan, dia provide banyak benda benefit. Proven tau. Sebab tu meditasi ni dia dapat banyak kesan-kesan yang baik. Sebenarnya Islam dah ajar, cuma kita tak
buat secara serius. Kalau kita cakap meditation tu, kita macam serius tau buat meditation. Tapi sebenarnya itulah yang patut kita buat bila kita bertasbih. Kita kena bagi ruang untuk kita betul-betul meditate benda tu. Kan, astagfirullahalazim. Kita duduk, kita mula itu meditation. Jadi bagilah lepas solat subuh tu setengah jam tu meditate je. Meditate benda ni tanpa kacau. Kan? So benda-benda tu akan sebenarnya bagi kita a lot of new creativity dalam hidup kita. Dan satu benda yang proven juga, kalau nak kreativiti yang banyak, banyak berselawat. Banyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Otak awak ni, dia jadi macam sangat luar biasa dia bekerja. Alright. So ini adalah satu cara lagi untuk kita macam melindungi diri kita daripada rasa tertekan. Sebab bila kita masuk solat, kita pergi je solat, kita kena tinggalkan semua benda. Alright. Semua benda dunia ni kita kena tinggalkan, kita kena connect dengan Allah untuk akhirat saja. Sebab tu Nabi cakap dulu, apakah masa yang paling baik untuk kita berehat? Kan dia cakap kita kena berehat. Dan apa masa yang baik untuk kita berehat adalah masa kita solat. Masa kita solat itulah adalah rehat yang paling best. Sebab tu kadang-kadang kita sibuk kan. Solat tu adalah time untuk kita berehat. Kita dapat recharge balik energy kita. Kita dapat stres-stres tu kita hilang. Kalau betul-betul khusyuk, awak akan dapat benda tu. Jadi minta dengan Allah supaya kita dapat solat dengan secara khusyuk. Khusyuk itulah yang sebenarnya meditation yang sangat luar biasa, right? Okay. So itu juga benda. Dan kadang-kadang ada juga kita lupa kita menangguhkan benda yang patutnya kita buat. Right, contohnya kita menangguhkan banyak benda-benda yang kita nak buat ni juga boleh menjadikan kita overwhelmed. Right, sebab tu macam kita, daripada kita nak menangguh-nangguhkan ni, kita mula buat meditation tadi, solat tadi. Kan dia akan bagi kita clarity untuk menyelesaikan masalah-masalah ni. Alright. Ini adalah antara benda yang awak boleh gunakan. Alright, boleh gunakan untuk diri awak untuk kita jadi lebih produktif dan lebih efektif. Clear tak? So abang dah bagi 3 benda ni untuk awak fikirkan balik macam mana dia boleh membantu anda untuk menjadikan diri awak ni lebih produktif dalam bisnes awak, dalam kehidupan awak. Kerana bila kita terlampau sibuk dengan benda-benda yang berlaku tanpa kita ada benda-benda ni, maka kita akan jadi orang yang overwhelmed sangat dan kita akan sabotage diri kita sendiri. Akhirnya kita akan datang ke satu situasi yang berlaku pada hari ini, kita akan bunuh diri, kita akan buat itu, buat ini, semua ni berlaku kerana kita tidak menggunakan benda-benda macam ni. Kita jadi diri kita macam overwhelmed sangat dengan banyak benda. Alright, sebab tu please alright, it's not about in other people. Alright, ini adalah untuk diri awak sendiri. Sebab tu awak jangan jangan macam benda-benda yang hype ni, janganlah. Hype ni jangan percaya pada benda-benda tu sebab dia boleh menimbulkan satu keadaan yang awak rasa macam terlampau overwhelmed. Jadi jangan hypekan diri kita, right? So itu yang abang nak bagi. So awak buat benda ni, apa yang saya cakap ni, untuk beberapa minggu. Alright, saya nak awak buat benda ni untuk at least beberapa minggu dan mula melihat apa kesan dia. Alright, apa kesan dia, dan saya pasti awak akan dapat satu rasa macam keyakinan, awak akan rasa macam produktif awak tu bertambah, kualiti hidup kita pun akan berubah dengan 3 benda yang abang insya-Allah bagi pada hari ini. Jadi saya harap awak dapat sedikit sebanyak, alright, panduan, sedikit sebanyak tips, sedikit sebanyak benda yang kita dapat kongsi sama-sama, alright. Jadi ingat lagi, clear priority, clarity, buat appointment dengan diri sendiri supaya kita kita dapat bermuhasabah diri. Sebab tu agama kita ajar untuk bermuhasabah diri. Kita tengok balik, right? Kita jadikan benda tu benda yang mesti. Kan, satu benda yang mesti untuk diri kita. Dan ketiga adalah recharge. Kita break out from banyak benda-benda yang kita duk fikir, kita stop. Dalam seminggu tu 24 jam tu kita macam tak nak fikir, aku nak dapat refresh balik. Aku nak pergi main bola, aku nak main game ke, aku nak buat benda yang macam tak ada kena-mengena dengan bisnes aku. Alright, pastinya dia akan berikan anda satu peluang untuk recharge balik, dapatkan energy balik, creativity balik dan stuff like that. Alright, so itu saja yang saya dapat sampaikan untuk hari ini. Okay, Niza Gilandan with recharge. Rechargeable. Salam yang tak kurang handsome semakin hari cebah. Alright, aku bagi tepukan pada kau. Alright, recharge untuk dapatkan ni.
Okey, meditation, cara Islamik, berzikir, solat, sunat, baca Quran dan selawat. Alhamdulillah. Alright, inilah antara yang saya dapat kongsikan dengan anda semua pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni Allah akan rahmati dan mudah-mudahan ilmu ini akan dapat keberkahan. Alright, dan saya sangat mendoakan mudah-mudahan ilmu ni akan menjadi cahaya dalam kehidupan anda ni semua, insya-Allah, dan mudah-mudahan membawa awak mencapai banyak kejayaan dalam hidup. Alright, dan saya juga mengambil kesempatan untuk mendoakan diri anda semua. Alright, terus Allah berikan nikmat, Allah berikan kebaikan, Allah berikan rahmat dan barakahnya dalam segala usaha yang kita lakukan. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita dunia akhirat. Sentiasa kita diberikan sahabat-sahabat dan circle-circle yang positif untuk menjadikan kita orang-orang yang mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Sentiasa diberikan kesabaran, sentiasa diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah turunkan untuk kita. Sesungguhnya dengan kita bersabar dan redha dengan segala ujian dan meneruskan perjalanan kita, pastinya Allah akan meningkatkan derajat kita dalam kehidupan ini. Jadi saya doakan anda semua berjaya dunia akhirat. Mudah-mudahan kita akan kekal menjadi orang-orang yang sentiasa berpesan-pesan kepada kebaikan dan juga berpesan-pesan kepada kesabaran. Alright, jadi saya juga mengambil kesempatan untuk memohon doa-doa anda ni semua untuk kejayaan diri saya sendiri, dan juga doa-doa anda untuk saya sembuh daripada saya punya cough ni yang sangat belum habis-habis lagi. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok. Jangan lupa sama juga 9 hingga 10 bagi tahu kawan-kawan awak untuk berada dalam circle ni. Pergi like Facebook Abang Abu, Facebook Mekanik Wang, dan juga sentiasa ingat reminder untuk bila ada je live awak akan di-remind dan awak akan bersama dengan saya. Right, so itu sajalah untuk hari ini kita dapat bersama. Jadi saya nak thank you for those yang ada kat sini. Mafiza, thank you for komen tu, dan siapa yang komen banyak lebih daripada 3 komen atau 4 komen, 5 komen, satu orang kalau 5 komen, saya ucapkan terima kasih. Dan siapa yang akan share, mudah-mudahan Allah akan memulangkan balik apa yang awak share ni dengan kebaikan yang luar biasa, insyaAllah. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Kita akan jumpa lagi pada esok. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu